Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, secara langsung kami dari World Trade Center Kuala Lumpur. Selepas ucapan yang diberikan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan pakej prihatin tambahan iaitu yang bernilai hampir 10 bilion ringgit, kami teruskan perbincangan selepas rakan saya Zulfitri Yusof tadi memberikan sedikit pencerahan dan juga analisis bersama pemain industri IKS dan juga perusahaan mikro. Jadi petang ini juga saya akan terus mendapatkan kepakaran daripada penganalisis ekonomi kita dan juga pemain IKS yang berada di lapangan, adakah dengan jumlah 10 bilion yang tambahan diberikan oleh pihak kerajaan untuk menolong PKS dan juga industri mikro ini terus survive ataupun dapat menyelamatkan perniagaan mereka ketika era MCO ataupun PKP ini, dalam masa yang sama dapat mengekalkan keseluruhan pekerja mereka yang mereka ambil sejak sekian lama. Jadi beberapa inisiatif antaranya pakej berkaitan dengan subsidi upah diberikan perhatian, begitu juga berkaitan dengan pengendali kredit perlu diberikan perhatian bagaimana moratorium yang dimahukan oleh pihak kerajaan 6 bulan seperti mana yang diberikan oleh pihak perbankan dan juga kewangan perlu juga diberikan kepada industri kecil dan juga sederhana, dan juga memansuhkan faedah 0% ataupun tiada faedah sebenarnya kepada geran kerajaan 200 juta diberikan melalui BSN, Amanah Ikhtiar Malaysia dan juga Tekun dan seumpamanya, dan diskaun sewa premis yang dimulakan oleh pihak kerajaan melalui syarikat berkaitan dengan kerajaan seperti JLCs dan juga syarikat berkaitan dengan negeri. Dimahukan juga pihak swasta ataupun pemilik premis ataupun landlords memberikan beberapa pengecualian ataupun diskaun kepada mereka yang menduduki premis mereka, iaitu dari industri kecil dan juga sederhana. Jadi untuk melihat adakah 10 bilion ini mencukupi mencapai sasaran ataupun apa wishlist IKS dan juga industri mikro kita di lapangan itu ketika era PKP dan juga MCO ini. Di Skype sekarang saya bersama dengan Prof. Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan juga Politik Universiti Utara Malaysia yang sekarang berada di Skype dari Jitra Kedah. Assalamualaikum Dr. Irwan. Waalaikumsalam, Pak Haji. Okey, sebagai permulaan, adakah ini memadai dengan 10 bilion dan beberapa pakej perinciannya diberikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, Dr. Irwan? Okey, sekarang ni kita perlu faham bahawa diibaratkan sekarang ekonomi kita ni macam dah dimasukkan dalam peti ais sebab kita dah dalam keadaan MCO ini, dan kita pun tidak tahu berapa lama dia akan berterusan ataupun diteruskan. Jadi dalam keadaan ini saya fikir memangnya ada 3 perkara penting yang perlu diutamakan untuk kerajaan menangani masalah PKS ini. Yang pertama adalah daripada isu aliran tunai, yang kedua of course daripada isu aliran tunai memberikan segala bantuan dan juga perlu mendapatkannya dengan secara cepat. Ini adalah elemen birokrasi yang kedua. Dan yang ketiga, kerajaan perlu menyediakan satu macam pengenalan kepada apa yang akan berlaku selepas daripada MCO ini. Jadi kita perlu menyediakan satu kerangka ataupun idea bagaimana ekonomi ini akan di-reset ataupun akan menjadi sesuatu yang berubah selepas daripada pasca MCO ini. Jadi apa yang saya lihat dalam 10 bilion yang tadi dipentangkan tadi selari juga dengan 250 bilion yang dipentangkan sebelum ini. Saya nampak ketiga elemen ini ada, walaupun of course perlu ada saya fikir perkara-perkara atau beberapa isu yang perlu lagi dijelaskan dan juga perlu ada lagi perkara yang perlu ditambah baik. Jadi tapi saya fikir kerangka itu ada di dalam pakej tambahan prihatin yang menjurus kepada PKS yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Langkah luar biasa cara kerajaan bertindak untuk membantu segala ataupun seluruh lapisan masyarakat, termasuk hari ini yang terkini tambahan lagi untuk industri kecil dan sederhana termasuk industri mikro, merupakan satu perkara yang wajib. Itu tiada pilihan kerana ini jangka waktu ataupun era luar biasa ekonomi pandemik. Jadi bagaimana
IKS dan juga industri makro perlu melihat kerajaan adalah benteng terakhir mereka untuk menyelamatkan perniagaan mereka? Mereka perlu melihat ini daripada aspek di mana kerajaan cuba untuk nak memastikan bahawa rangkaian perniagaan itu tidak terputus, dan juga yang paling penting adalah dari segi pekerjaan, supaya pekerja itu tidak diberhentikan ataupun diberikan cuti ataupun potongan separuh gaji dan sebagainya. Saya fikir ini yang perlu dilihat oleh pemain-pemain daripada PKS, IKS dan juga micro enterprise. Kerana seperti yang saya sebutkan tadi, dalam ekonomi, dalam keadaan sekarang, bila kita berada dalam krisis ini, keadaan memangnya akan menjadi lebih teruk jika berlakunya mass unemployment, pengangguran secara besar-besaran. Dan inilah worst case scenario yang cuba dielakkan daripada pakej prihatin yang saya nampak. Sebab itulah saya katakan saya nampak, kalau kita nak lihat daripada konteks kerajaan menjadi benteng terakhir itu daripada sudut supaya tidak berlakunya worst case scenario yang seperti saya sebutkan tadi. Okey, dari jumlah 10 bilion, peruntukan yang besar sekali adalah untuk mengekalkan pekerja dalam sistem ini ataupun dalam industri ini, untuk membolehkan majikan terus mengupah mereka walaupun mereka ada 100 orang pekerja, mereka ada 10 orang pekerja ataupun lebih dari itu. Semuanya dikategorikan dengan begitu jelas dalam pakej prihatin tambahan ini. Jadi bagaimana aliran tunai yang sedia ada oleh setiap majikan IKS dan juga industri mikro ini perlu digembeling sebaik mungkin untuk memastikan tambahan diberikan oleh pihak kerajaan untuk memastikan mereka mampu membayar gaji pekerja dalam masa MCO 3 bulan, mungkin selepas itu hinggalah 6 bulan. Tetapi dalam masa yang sama kita tahu aliran tunai ini begitu penting bagi setiap IKS, dan ketika krisis ini bagaimana perlu mereka lebih kreatif untuk memastikan mereka tidak gagal untuk mengekalkan pekerja mereka, Dr. Irwan. Sebab kita tahu separuh daripada pekerjaan di Malaysia ini adalah daripada industri IKS. Jadi saya fikir apa yang perlu dilakukan pada ketika ini adalah bagaimana untuk nak mengubah suai ataupun merasionalisasi dari segi dari segi cash flow dan juga strategi mereka. Sebab apabila ini berlaku, apabila strategi perniagaan itu perlu diubah, jadi ini akan menyebabkan perubahan dari segi perbelanjaan mereka dan juga jangkaan hasil dalam perniagaan itu. Jadi dalam aspek ini mereka perlu melihat dan menggunakan apa yang diberikan oleh kerajaan ini supaya mereka dapat mensesuaikan ataupun mengubah mendepani a new normal dalam perniagaan mereka di masa hadapan. Sebab kalau kita lihat sebagai contoh, saya fikir dalam aspek ataupun konteks pakej rancangan ini, inilah di mana birokrasi sebagai contoh tadi ada disentuh berkenaan dengan website supaya pinjaman dan sebagainya, maklumat boleh diperolehi dan juga boleh didapati dengan cara yang mudah. So dalam konteks one stop center. Jadi ini yang saya fikir perlu ada di dalam komunikasi antara kerajaan dan juga IKS. Tapi daripada perspektif IKS, bagi saya mereka perlu bersedia untuk menghadapi a new normal ini, dan saya fikir dalam pakej itu juga ada menyentuh berkenaan dengan industri startup, industri 4.0. Saya fikir industri 4.0 ini, digital teknologi, digital ekonomi perlu, saya fikir sekarang sudah perlu dibuat dalam masa yang terdekat ini untuk kita bersedia berhadapan dengan pasca MCO untuk pekerja ataupun berpeniaga di dalam IKS. Okey, dengan peruntukan tambahan begitu besar diberikan untuk industri mikro. Kita tahu industri mikro ini terjejas paling teruk. Kalau kita lihat angka yang dikongsikan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia, itu antara pengendali industri mikro yang terbesar di negara kita dan juga paling berkesan selama ini. Beberapa dekad kita menjadi satu rujukan bagaimana kita elevate kemiskinan itu melalui industri mikro ini, iaitu rakan-rakan Amanah Ikhtiar Malaysia, dan banyak lagi dalam tekun, dalam beberapa peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Mereka ini sentiasa mengharapkan
perniagaan yang begitu kecil saban hari, iaitu upah ataupun keuntungan yang diperolehi apabila perniagaan mereka lakukan sepanjang hari. Tetapi apabila MCO, PKP, mereka langsung tidak boleh melakukan perniagaan dan mereka tiada keuntungan dan mereka terpaksa membayar balik ataupun menangguhkan loan ataupun pinjaman mereka kepada pengendali. Jadi dengan kata pun beberapa inisiatif melalui kosong faedah itu, adakah rakan-rakan industri mikro ini boleh melepasi tahap PKP ini? Itu yang pertama. Dan bagaimana mereka bersiap siaga untuk fasa seterusnya, kerana ini penting. Kalau mereka tidak menukar cara perniagaan mereka, mereka lah yang paling terkesan. Peniaga nasi lemak, pembuat baju untuk hari raya dan sebagainya, dan juga mereka yang berniaga kecil-kecilan seperti kedai makan dan seumpamanya. Dr. Irwan. Ya, Haji. Sebenarnya pertama kita perlu faham bahawa kita berada pada keadaan yang begitu apa dipanggil unprecedented, dan keadaan ini sebenarnya berubah dari semasa ke semasa. Kita pun tidak tahu berapa lama MCO ini akan diteruskan ataupun tidak, dan kita pun tidak tahu bagaimana keadaan ekonomi. Kalau kita lihat pada ketika ini, jangkaannya pun kita tahu bahawa ekonomi kita akan menghadapi kemelesetan dan negara juga, dunia juga akan mengalami global recession pada tahun ini. Selepas ini bagaimana? Jadi saya fikir apa yang boleh dibuat yang terbaik daripada kerajaan adalah perlu bersifat responsif seperti ini. Dan saya tidak tahu, mungkin juga lepas ini kita boleh memikir juga ada lagi satu stimulus ke ataupun adanya lagi pengubahsuaian, kerana saya tidak boleh katakan secara pasti ini adalah yang terbaik dan boleh menepati kesemua apa yang diingini oleh IKS seperti isu-isu yang Tuan Haji sebutkan tadi. Namun bagi saya, apa yang perlu kerajaan sehingga ke hari ini perlulah bersikap responsif, terbuka dan juga mengambil input daripada mungkin ada golongan-golongan yang mungkin terlepas daripada bantuan-bantuan yang diberikan. Jadi apa yang perlu dilakukan sekarang adalah perlunya ada perubahan dari semasa ke semasa. Dan saya juga melihat menuju ke hadapan, selain daripada stimulus dan juga pengubahsuaian ini, untuk kita mendepani keadaan global, keadaan tidak menentu ekonomi dan saya fikir a new normal yang akan berlaku selepas daripada daripada PKP ataupun MCO ini. Saya fikir kerajaan perlu berfikir untuk berubah daripada memfokus kepada pakej rangsangan. Mungkin perlunya ada satu pelan pemulihan ekonomi negara. Saya fikir pelan pemulihan ekonomi negara ini adalah sesuatu yang perlu untuk selepas apabila ekonomi kita ni yang dah masuk ke dalam peti ais tu disebabkan oleh MCO ini, bila kita keluarkan dari peti ais itu, dia perlu ada reset. Dan ini memerlukan pakej rangsangan tidak mencukupi. Pakej rangsangan hanya untuk apabila ekonomi ini di dalam peti ais itu. Bila dia dah dikeluarkan, perlunya ada satu pelan ekonomi pemulihan yang menyeluruh untuk kita nak reset ekonomi kita menuju ke hadapan. Siapa yang boleh memikirkan dalam keadaan kita berhadapan dengan krisis ketika ini, Dr. Irwan? Jelas sekali kita ada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Jadi saya fikir Majlis Tindakan Negara bersama-sama dengan Kementerian Kewangan, Kementerian dan juga perlu melibatkan seramai mungkin ahli-ahli ekonomi dan juga ramai pemain-pemain industri supaya kita boleh NGO dan sebagainya. Dia memerlukan penglibatan daripada semua, daripada atas bawah, bawah atas. Kita tidak boleh menjadi seperti elitis, hanya beberapa orang yang membincangkan perkara itu dan terusnya dia turun ke bawah. Tak boleh. Dia kena berada daripada atas ke bawah dan bawah ke atas supaya kita boleh memikirkan memulihkan ekonomi kita selepas daripada COVID-19 ini. Okey. Terima kasih berbagai penjelasan yang begitu menarik diberikan oleh Prof. Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin. Terima kasih. Kita akan terus berskype Dr. Irwan. Mungkin kita ada follow up beberapa analisis lagi berkaitan dengan stimulus package ataupun bajet prihatin untuk IKS dan juga industri mikro ini. Terima kasih Dr. Irwan sekali lagi dan kita rehat dahulu. Selepas ini saya akan melihat bagaimana startup respon kepada bajet prihatin ini.
Dalam kalangan perusahaan mikro dan kecil, kerajaan juga mengambil kira kesan ke atas syarikat baru mula atau startups di mana sumber pelaburan syarikat turut terjejas. Syarikat startup merupakan faktor pemboleh ataupun enabler serta pendorong yang penting pada penggunaan teknologi dan kemajuan potensi modal insan bagi menjadikan negara ke arah IR 4.0 dan menjadi kepentingan startups. Kerajaan akan mempertimbang pelbagai inisiatif untuk merangsang sektor ini dalam tempoh yang sukar ini. Ya, kembali bersama saya Nazri Kaha dari studio satelit kami dari World Trade Center Kuala Lumpur, WTC Kuala Lumpur. Dan di Skype sekarang saya bersama dengan saudara saya Reza Razali, pengasas Terato Tech. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam Ji. Reza, apa respon awal dengan bajet prihatin tambahan untuk IKS dan juga industri mikro sebentar tadi? Alhamdulillah, saya lihat kerajaan PN ni bagai startup pantas mendengar dan membalas kembali kerisauan pengusaha SME. Sungguh agile bak kata orang startup. Tapi polisi mantap ni selalunya kita lihat tak disambut dengan implementasi yang berkualiti. Selalunya bila kasih ke agensi ada execution problem. So inilah dia kerisauan untuk kebanyakan usahawan. Sebab menjadi usahawan selama 12 tahun kadang kita lihat terlalu kadang-kadang banyak program berbentuk retorik. Walaupun kali ini kita lihat bajet ni direct impact kepada pekerja. Di mana segala kebanyakan daripada bajet yang diumumkan tu pergi direct kepada orang pekerja. Itu baik. Tetapi bagaimana untuk ada expenses in the business? Kita dah cover sekarang salary and allowances mungkin dah cover, tetapi untuk kos-kos lain tu masih tak nampak kat sini. Ya. Bagi startup seperti rakan Reza dan juga pemain lain, apa keutamaan ketika PKP ini dan apa yang dipelajari ketika PKP ini? Yang first of all kita pelajari is immediately bila PKP ni happen, sebagai usahawan teknologi kita kena pivot, kita kena ubah business model, dan because kita in the digital space, so mudah untuk kita berubah. Tetapi bagi saya membina software untuk pengusaha-pengusaha restoran. Betul. Lebih 2,000 yang menggunakan software seluruh Malaysia. Sale mereka jatuh lebih 90%. So kami cuba membantu mereka dengan membangunkan aplikasi untuk memudahkan hyper local commerce. Bagaimana aplikasi kita boleh binakan untuk bulan puasa untuk mereka berniaga. Bagaimana aplikasi apa untuk delivery, untuk pick up. So daripada pihak kami, seminggu pertama kita dah siap aplikasi itu. Kita dah beri kepada customer untuk test. So yang penting untuk startup ni sekarang ni, we are living in the new era, in this new world order ni. Apa yang kita ketahui 4 minggu lepas takkan sama lagi moving forward. Okey, Reza, bagaimana mereka reaksi peniaga kecil ini di bawah bimbingan Terato Tech? Adakah mereka reaksi positif dan mahu melakukan inovasi ketika krisis seperti ini? Masalahnya bukan mereka tak mahu, tapi mereka tak terbiasa. Tetapi saya melihat mereka mencuba je, mereka mencuba. Tapi bila sale you jatuh daripada 100,000 sebulan, terduduk ya. Kepada 10,000 sebulan je, bila you dah buat delivery ke apa, memang terduduk je. So saya dah cakap dengan usaha-usaha restoran saya, apa yang penting bagi mereka ialah mungkin ini pengusaha restoran ya, bukan high-tech business. So yang penting bagi mereka, okey, untuk gaji tu, insentif gaji untuk kerja bagus. Tapi kebanyakan mereka menggaji pekerja-pekerja foreigner. So ada pengecualian levy, okey, itu mungkin bagus. Tetapi mereka juga bertanya, selepas PKP ni, sale ni bukan tak jatuh 3 bulan je. Kita lihat di China lepas 3 bulan, KFC pun not yet 50% of the sale pre dia punya lockdown. After 3 bulan pun. So dia kena lihat, adakah gaji minima tu daripada 1,200 tu mungkin perlu diturunkan. Depend on area. Kalau di luar bandar mungkin diturunkan lagi ya. Ini looking at long term je. Okey, dalam era MCO dan juga PKP ini kita melihat industri berkaitan dengan makanan dan juga barang keperluan harian menjadi keutamaan kerana itu prioriti penduduk Malaysia yang sekitar 32 juta. Benda-benda lain nanti dulu. Tetapi adakah kita boleh survive hanya berkaitan dengan makanan? Sedangkan kita tahu startup kita ataupun industri kecil kita, mereka bercambah dalam semua sektor. Jadi
pengalaman Reza dan juga membimbing rakan-rakan peniaga ni, termasuk Riza sendiri sebagai majikan, apa yang perlu kita pelajari ketika ini? Apa yang kita perlu pelajari kita melihat shortage face mask, shortage sanitizer. Kenapa? Kita tak boleh produce locally. So this is the time we become a nation of creator. Kita bangun produk sendiri untuk pasaran tempatan. Tetapi saya lihat, looking long term lagi, kita lihat unemployment kita sekarang 3 berapa persen. Tetapi 500,000 unemployed right now. Tetapi kita tak rasa tak boleh elak ni. Memang tak lama lagi impak ni lebih ramai akan tiada kerja. So Biden apa dia? So kita perlu lihat dia apa yang negara perlukan sekarang ni. Pertama sekali kita pergi ialah food security yang penting. Satu lagi terpenting ialah pada masa begini logistik dan supply chain tak boleh putus. Ya. So masalah-masalah ini ialah masalah yang usahawan teknologi startup boleh selesaikan. Okey. Ialah Kalau itu dapat dilakukan, kita tahu startup tempatan sudah pun berlegal, sudah berada dalam industri sekian lama, termasuk Teratotalk, Teratotech. Jadi bagaimana kita melihat dalam era ekonomi pandemik ini, kita perlu memberi satu lonjakan yang terbaik. Kita bayangkanlah dalam kita nak beri bantuan sehari hidup ataupun bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan sekarang, ada juga institusi yang hang sistem. Delivery dalam akaun sistem yang tidak wujud. Ada scam dan sebagainya. Mengapa kita perlu belajar daripada semua ini supaya kita dapat memberi satu lonjakan yang laju apabila kita bersedia dalam era pemulihan pandemik COVID-19 ini. betul. So COVID-19 ni ialah satu accelerator yang akan mengubah segalanya. Everyone kena go digital, government pun kena accelerate lah. Macam mana sistem SSM boleh down sekarang ni? Memang tak masuk akal. Fire the CTO lah kalau boleh kan. Memang menyusahkan orang. Kita banyak nak guna, tak boleh pakai sekarang. So, perlu lakukan satu lonjakan secara besar-besaran dan kita perlu lihat bagaimana startup tempatan ni boleh menyediakan pekerjaan pada mereka yang bakal tak ada kerja ni. Mungkin kita boleh lihat 100,000 orang program government supported untuk food security. 100,000 orang employment untuk supply chain sector. Siapa dia usahawan supply chain? Siapa dia usahawan logistik yang boleh drive this initiative? Kita janganlah kasih mereka yang ada dana SoftBank, ada dana 10 bilion untuk menjana inisiatif ni. Kita cari startup tempatan yang masih berpusat di Malaysia untuk create this 100,000 employment if possible. Bagi bergerak ke hadapan Reza dalam era ekonomi pandemik ini, sebagai majikan, sebagai pengasas Teratotech, apa yang perlu Reza lakukan untuk memastikan selepas era PKP ini, Teratotech mungkin boleh menjadi jaguh negara? Kerana kita sentiasa bercakap tentang startup tempatan, tetapi apabila syarikat JLC, syarikat multinasional negara ingin melakukan kataupun penawaran aplikasi kepada perniagaan ataupun market ataupun pasaran, kita lihat seringkali mereka membawa company dari luar, aplikasi luar yang dilakukan rebatch. Kita tidak ada keyakinan merit base untuk local homegrown untuk accelerate ke hadapan. Bagaimana era ini perlu kita belajar daripada kesilapan lalu? Ini lesson learned ya. Pada masa kita susah ni, ada ke konsultan berambut blonde tu, adakah dia boleh membantu kita? Tidak sama sekali. So sekarang ni kita hanya depend orang Malaysia sendiri yang perlu bantu orang Malaysia kan. Orang blonde tu semua pun stuck dekat San Francisco sana. So apa yang perlu kerajaan lakukan sekarang ni ialah untuk saya lihat memang kita perlu tengok apa dia sektor kritikal dan bagaimana kerajaan boleh support sektor kritikal ni. Because the loss of job is real dan bagi kami dekat Teratur ni alhamdulillah kami bersyukur kami ada syarikat-syarikat JLC besar yang mempercayai kami klien-klien seperti Petronas, Swap dan sebagainya. Alhamdulillah mereka membantu kami dalam berniaga dalam few years ni. Tetapi kita juga lihat kadang-kadang kala banyak implementation ni, bajet 10 bilion yang diturunkan ni, implementation daripada agensi ni kurang. Seperti example, saya pernah, berdasarkan pengalaman sendiri, kita pernah dapat program daripada bajet stimulus tahun 2011 dulu, nak disburse duit ambil masa 3 tahun. Bila dah disburse duit tu pun, yalah, bila dah disburse duit tu pun ekonomi dah pulih. So apa gunanya you jalankan program sebegini kan? Ya, bergerak ke hadapan juga bagaimana kita menyediakan pasaran graduan kita untuk menyertai
industri startup ini, kerana ini juga satu perkara yang perlu kita fikirkan. Kalau kita tidak bersiap siaga sekarang, apabila mereka keluar graduan, ekonomi akan runtuh. Ekonomi akan reset semula. Pasaran pekerjaan tidak sama seperti yang kita lihat beberapa dekad lalu. Jadi bagaimana kita perlu juga bersiap siaga untuk menyerap mereka sekuat mungkin untuk berada di barisan hadapan. Bagaimana enabler teknologi ini akan menjadi satu daya ekonomi yang paling besar negara. Saya lihat kita Malaysia pernah lakukan ni, Yuji. Kita lakukan melalui program FELDA tahun 1956. Berapa ratus ribu orang keluar dari ambang kemiskinan, di mana kerajaan memberikan tanah, kan, memberikan keupayaan untuk mereka menjana ekonomi sendiri. So, moving forward ni, apabila kita melihat food security kita pun mungkin tak cukup baik, logistik kita pun masih banyak peluang. Sekarang ni kalau you try order daripada platform pengorder makanan ni, rider pun tak cukup. So, apa dia post-COVID ni, post-MCO ni, apa dia yang boleh kita lakukan? Bagaimana kerajaan boleh bekerjasama dengan startup untuk menyediakan pekerjaan ni, 100,000 pekerjaan sektor pertanian, 100,000 pekerjaan sektor logistik. Kita boleh ikut balik. Model ni kita dah ada, acuannya seperti FELDA tahun 1956. Bukan FELDA selepas IPO lah, itu lain punya cerita. Okey, Reza Razali, terima kasih pengasas Terato Tech kita. Banyak sekali perkongsian. Terus berhubung dengan kami, Reza, kerana banyak mungkin susulan-susulan yang kita akan boleh bincangkan melalui platform Esrawani ini, sama ada di esrawani.com ataupun di 501 Esrawani. Terima kasih, Reza. Dan itu saja masa yang kita ada pada petang ini, dan kami akan terus memberikan analisis dengan pakej tambahan untuk membantu para AKS kita, para SME kita dan juga perusahaan mikro kita supaya mereka dapat menyerap kesan yang begitu buruk sekali akibat COVID-19 dan dalam era ataupun dalam fasa PKP, dan juga bersiap siaga bagaimana mereka boleh pulih segera dan bangkit dengan pantas menyahut cabaran dan merebut peluang apabila fasa PKP ataupun fasa MCO ini akan berakhir. Kita tidak tahu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin makan tahun. Jadi kita perlu bersiap siaga, semua sektor perlu dapat hidup, dapat melakukan perniagaan dalam masa yang sama, pekerja dapat gaji bulanan dan dapat menyediakan makanan di atas meja untuk seisi keluarga mereka. Sekian, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.